Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi PDPR pada hari ini. Jadi hari ini kita akan melihat bidang fiqh, tajuk Aidilfitri dan Aidil Adha. Pelajar boleh rujuk muka surat 149. Ya, jadi kita mula untuk bahagian yang pertama. Baik ya, maksud Aidilfitri dan Aidil Adha. Ya, okey. Aidilfitri ini adalah hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Syawal. Manakala Aidil Adha, hari raya umat Islam yang disambut pada 1 Zulhijjah. Ya, jadi yang membezakan Aidilfitri dan Aidil Adha adalah tarikh pelaksanaannya. Ya, kalau Aidilfitri ini 1 Syawal ya, yang insya-Allah kita akan raikan tidak lama lagi kan. Okey, Aidil Adha pula kita sambut pada 1 Zulhijjah ya. Okey, itu maksud dan seterusnya amalan sunat semasa menyambut hari raya. Okey, apakah amalan-amalan sunat ya, amalan yang digalakkan semasa kita menyambut hari raya ini? Yang pertama, menghidupkan malam raya ya, malam Aidilfitri dan Aidil Adha itu dengan bertakbir, membesarkan Allah dan berdoa ya. Kita menghidupkan dengan membaca Quran, qiyamul lail dan selainnya itu kita bertakbir ya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ya. Itu adalah takbir dan seterusnya lah kan. Dengan takbir yang biasa kamu dengar, takbir hari raya tu start dibaca pada malam raya ya. Okey, seterusnya memakai pakaian yang terbaik ya. Okey, yang ini dahulu. Malamnya, selepas itu mandi sunat. Pada esok paginya kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Pagi itu kita bangun ya, kita mandi sunat hari raya. Niatnya macam biasalah, saja aku mandi sunat hari raya kerana Allah ya. Lepas tu kita basuhlah badan kita. Okey, selesai mandi kita memakai pakaian yang terbaik, bersih dan cantik. Okey, tidak semestinya yang baru ya. Kalau mampu untuk membeli yang baru, pakailah yang baru. Tapi kalau tidak mau membeli yang baru, tiada yang baru, itu kamu carilah baju kamu yang terbaik, yang bersih, yang cantik, yang kamu suka ya, dan pakailah pakaian tersebut ya. Okey, seterusnya memakai wangi-wangian bagi lelaki. Bagi lelaki disunatkan untuk memakai wangi-wangian ya. Perempuan tidaklah ya. Dan ketika keluar menunaikan solat hari raya ya. Okey, seterusnya datang awal ke masjid. Kalau masjid kamu tu jam 8 mula, jam 7 tu datang sudahlah ya. Jam 7.30 tu paling lewat datang sudahlah ya. Okey, seterusnya pergi dan balik dari tempat solat melalui jalan-jalan yang berlainan. Contohnya kalau perumahan kamu, kampung kamu tu masjidnya tembus-menembus, rumah pun tembus-menembus laluannya, maka carilah jalan. Kamu pergi tu menggunakan laluan lain, kamu balik dari masjid menggunakan laluan lain. Ini antara sunnah yang pernah Nabi kita buat ya. Okey, seterusnya untuk sarapan pula, kalau Aidilfitri kita makan sedikit. Kalau kita mau menyambut hari raya Aidilfitri, sebelum kita pergi sembahyang, kita disunatkan untuk makan sedikit sebelum kita menunaikan solat hari raya. Berbeza pula dengan Aidil Adha. Kalau Aidil Adha ini kita terus pergi solat dahulu, barulah selepas itu kita makan ya. Ini apa logiknya? Sebab Aidilfitri kemarinnya itu kita berpuasa kan. Jadi malam itu kita tidak ada sahur sudah. Sebab 1 Syawal diharamkan berpuasa kan. Jadi kita disunatkan pagi itu ambil sarapan dahulu ya, makan sedikit dahulu baru kita pergi solat. Berbeza dengan Aidil Adha ya. Kalau Aidil Adha ini mana dah sudah puasa-puasa macam 30 hari kan. Jadi kita dibolehkan pergilah sembahyang dahulu, selepas itu baru ambil sarapan ya. Itu perkara-perkara sunat lah. Kalau dibuat lagi bagus, kalau tidak dibuat pun tidak mengapa juga ya. Okey, seterusnya pelaksanaan solat sunat hari raya ya. Okey. Kaifiat ini dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya pelaksanaan ya. Maksudnya cara kita cara kita melaksanakan itu, yang pertama kita tengok niat dulu. Untuk solat Aidilfitri niatnya usolli sunnata Aidilfitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Kalau perempuan usolli sunnata Aidilfitri rakaataini ma'mumatan. Tambah di sini tak. Lillahi ta'ala.
Maksudnya, sahaja aku menunaikan solat sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Tidaklah saya sebut imam di sini ya, sebab ini untuk kalau kamu jadi imam lah. Ya, kalau jadi imam ini bacaan kamu. Kalau kamu jadi makmum ini. Kalau tidak mampu bercakap dalam bahasa Arab, niatnya tu memadailah dalam hati. Yang penting Allahu Akbar tu kamu sebut. Ya, dalam hatilah sahaja aku menunaikan solat sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Ya, itu untuk solat Aidilfitri. Kalau solat Aidil Adha, usolli sunnata Aidil Adha raka'ataini ma'muman. Kalau lelaki ma'mumatan, kalau perempuan lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku menunaikan solat sunat Aidil Adha 2 rakaat menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Baru angkat takbir ya. Itu dia punya niat. Okey. Seterusnya angkat takbir. Allahu Akbar. Angkat takbir. Lepas tu pada rakaat pertama membaca doa iftitah. Doa iftitah ni kita baca dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai habislah. Okey, seterusnya bertakbir sebanyak 7 kali. Setiap takbir dipisahkan dengan bacaan tasbih. Ya, bertakbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Ya, jadi setiap takbir dipisahkan dengan bacaan tasbih. Ini tasbih yang mana bacaan tasbih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah bacaan takbir. Ya, kamu boleh rujuk juga dalam buku teks tu ada, ya. Okey, selesai membaca takbir, tapi biasanya kalau kita berimam kita akan ikut sajalah. Bila imam baca baru kita ikut, ya. Tapi kalau kita sendiri sembahyang, tidak sempat kita pergi atau ada kekangan kita ke masjid, terpaksa sembahyang sendiri di rumah, maka kita buat kita baca takbir sendirilah, ya. Okey. Kalau pula kita sembahyang terlupa kita untuk melaksanakan takbir ini, sahkah tidak sembahyang kita? Dikira sah juga ya. Okey. Seterusnya, selesai kita baca takbir itu, kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ni macam biasa kita baca, dan setelah itu kita membaca mana-mana surah selain surah A'la. Kalau membaca surah A'la lagi bagus. Kalau tidak tahu membaca surah A'la, bacalah mana-mana surah yang lain. Okey, pada rakaat yang kedua pula bertakbir sebanyak 5 kali. Ya, samalah Allahu Akbar diselangi dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey, baca lagi takbir, ya. Okey, selesai itu baca Al-Fatihah, dan selepas itu bacalah mana-mana ayat lazim yang lain, ya. Okey, dan yang lain itu menyempurnakan rukun-rukun yang lain sehingga memberi salam. Rukun-rukun lain dalam solat tu seperti biasalah. Rukuk, sujud, tamak nina, apa lagi, i'tidal, tahiyat. Itu sekena buatlah semua ya. Macam biasa memberi salam. Okey, kaifiat khutbah hari raya. Okey, pelaksanaan khutbah hari raya pula, ya. Khutbah hari raya ini disunatkan berkhutbah dengan 2 khutbah selepas selesai solat. Selesai saja solat hari raya itu ada khutbah, iaitu khutbah hari raya dalam keadaan 2 khutbah, ya. Okey, dilakukan selepas solat hari raya. Sunat dimulakan dengan 9 kali takbir pada khutbah pertama dan 7 kali pada khutbah kedua. Okey, nanti kita akan detailkan apa maksudnya 2 khutbah ni, ya. Ada contohnya di bawah. Okey, menunaikan rukun-rukun khutbah, ya. Dalam khutbah itu dia ada rukun. Jadi ditunaikan rukun-rukun, semua rukun khutbah itu, ya. Okey, seterusnya rukun khutbah tadi kan. Rukun khutbah dan syarat sah khutbah. Okey, ini rukun khutbah dulu. Yang rukun khutbah yang pertama memuji Allah sekurang-kurangnya menyebut Alhamdulillah, ya, berselawat ke atas Nabi, berpesan supaya bertakwa kepada Allah sekurang-kurangnya menyebut Ittaqullah, membaca sekurang-kurangnya 1 daripada ayat Al-Quran pada 1 daripada 2 khutbah, berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah kedua. Ini rukun khutbah. Rukun ini maksudnya yang perlu ada di dalam teks khutbah tersebut, ya. Okey, rukun yang ini syarat sah khutbah itu apa dia? Yang pertama, khutbah disampaikan selepas solat hari raya. Okey, yang kedua, rukun khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Okey, nanti dalam contoh ni saya nampak dekat apa ni? Kamu akan nampak lebih jelas lagi, ya. Yang ketiga, berturut-turut antara 2 khutbah. Yang keempat, khatib seorang lelaki. Ya, tak boleh perempuan, mesti khatib itu lelaki, ya. Yang kelima, khatib suci daripada hadas kecil dan menutup aurat. Yang keenam,
berdiri jika mampu. Maksudnya hatib ni orang yang berkhutbah itu berdiri jika mampu. Okey, contoh khutbah hari raya ini dia. Okey, ini teks khutbah. Yang ini kalau buat nota nanti, yang ini tak perlulah. Ini sekadar makluman kamu saja. Ya, tak perlulah kamu salin ya. Okey, di sini ada kan kamu tengok perkataan, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar ya. Ini takbir. Lepas tu Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Inilah tadi yang warna merah ini adalah antara rukun-rukun khutbah yang perlu ada di dalam teks khutbah. Ya, alhamdulillah. Selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, ittaqullah. Tadi kan ada Ustaz sebut dalam rukun khutbah tu. Okey, pasal ini teks khutbah lah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hari ini adalah hari kemenangan buat umat Islam kerana berjaya menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini teks khutbah yang dibaca oleh khatib lah. Ya, okey. Ini contoh. Salah satu membaca wajib rukunnya tu kena membaca salah satu ayat Quran kan daripada mana-mana dua khutbah. Inilah hadisnya. Ini ayatnya ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini rukun ya, kena dibaca. Okey, dia baca maksud ya, khatib tu baca maksud, barakallahu li wa lakum ya. Okey, berakhir teks khutbah kedua, khutbah pertama berakhir, masuk kepada khutbah kedua, masih lagi yang pertama memuji-muji Allah, bertakbir, lepas tu berdoa ni Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Tadi rukunnya tu semua dibaca dalam bahasa Arab kan? Teks khutbah sebahagiannya tu kan tadi dibaca dalam bahasa Arab. Okey ya, yang ini kan seterusnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita mendoakan keampunan untuk semua keampunan daripada Allah untuk semua umat Islam. Jadi doanya yang pertama tu Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Ini salah satu rukun khutbah kan yang wajib dibaca dalam bahasa Arab. Wal mu'minin wal mu'minat ya sampai akhir ya. Okey, ini contoh teks khutbah ya. Okey, jadi selesai teks khutbah, kita tengok hikmah pensyariatan hari raya. Kenapa Allah memberi hari raya kepada umat Islam? Ya, apa hikmahnya hari raya ini? Yang pertama, kita dapat membesarkan Allah ya atas segala nikmat. Kita bersyukur dan membesarkan Allah atas segala kurniaan nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita ya. Ini sebagai lambang kita mensyukuri ya. Maksudnya dalam bulan Ramadan itu kita telah beribadat, banyak Allah beri kita kelebihan. Jadi hari 1 Syawal itu kita menyambut kemenangan kita ya. Maksudnya kita telah diberi banyak nikmat oleh Allah dan kita mensyukuri nikmat tersebut. Yang kedua, dapat mengeratkan silaturahim antara anggota keluarga ya, saling bersama-sama, bersedekah, makan bersama ya, berjumpa di antara keluarga. Kalau sekarang ni ada masalah COVID, mungkin kita ada cara lain lah untuk kita jumpa kan. Okey, yang ketiga, melahirkan rasa kegembiraan merayakan hari kebesaran Islam. Kita seronok dengan hari kebesaran kita ya. Yang keempat, beroleh pengajaran daripada khutbah hari raya. Kita mendengar khutbah, kita dapat pengajaran, kita dapat nasihat dan ilmu ya. Okey, itu hikmah pensyariatan. Okey, dan yang terakhir adalah latihan pada hari ini ya. Jadi selesai, sudah faham sudah. Kalau tak faham boleh PM Ustazah. Bagi yang sudah selesai, sudah faham tu, bolehlah buat soalan 1 dan soalan 2 ya. Soalan 1, senaraikan 2 amalan sunat hari raya. Okey, 2 saja daripada banyak-banyak amalan sunat itu. Yang kedua, terangkan 2 hikmah pensyariatan hari raya ya. Berikan dalam banyak-banyak hikmah tadi ada 4, berikan 2 hikmah pensyariatan, 2 hikmah pensyariatan, 2 hikmah pensyariatan hari raya ya. Jadi kamu buat latihan dahulu, jadi nota tu boleh buat perlahan-lahan. InsyaAllah saya akan semak setelah buka sekolah nanti ya. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.